Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab muka surat terakhir, qala al-musannifu hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu taala. Yang ke-20-nya walau 'allaqat talaqa bil haidhi waqa'a bi mujarradi ru'yatid dami. Jikalau mentakliklah oleh suami, jikalau telah mentakliklah oleh suami maf'ulun bih at-talaqa akan talak. Taklik talak tu bil haidhi ta'alluq pada ta'allaqa dengan ba. Bil haidhi jar majrur dengan haid. Maknanya suami kata aku cerai kau bila kau haid. Tu taklik tolak tu. Jawabnya waqa'a jatuh ia tolak bi mujarradi ru'yatid dami. Dengan semata-mata melihat akan darah. Ni ada masalah ni dalam izalatul iltibas juga. Pada minggu lepas. Iaitu seorang perempuan tu kalau taklik tolak oleh suami dengan haid, maka zahir keluar darah tu maka dihukumkan jatuh tolak. Zahir keluar darah maka dihukumkan jatuh tolak. Keluar darah haid tiba-tiba suci bawah 24 jam. Maka darah tu darah fasad. Maka ketika tu zahir dikatakan bahawasanya tidak lagi jatuh tolak. Tidak lagi jatuh tolak. Sebab apa tak jatuh tolak lagi? Sebab zahirnya tidak cukup 24 jam. Walaupun tadi zahirnya kita hukum macam jatuh tolak. Tapi disebabkan bila himpun darah-darah tu tidak cukup 24 jam. Maka yang hukum tadi rasa asalnya jatuh tolak tak jadi jatuh. Tak jadi jatuh. Lepas tu keluar semula darah, zahirnya jatuh. Berhenti pula darah, tak cukup 24 jam, zahirnya tak jatuh. Begitulah. Sampailah cukup 24 jam, barulah nyata jatuh. Begitu Dengan makna, taklik tolak ni jatuh tolak kawan tu dengan semata-mata melihat darah. Walaupun belum cukup 24 jam lagi. Tetapi kita dah hukumkan jatuh pada zahirnya. Jatuh tolak pada zahirnya. Lepas tu bila suci tiba-tiba, bawah 24 jam, barulah kita kata zahirnya tidak jatuh lagi. Keluar semula pula, zahirnya jatuh dah. Berhenti semula, bawah 24 jam. Zahirnya tidak jatuh lagi. Begitulah. Hatta lau matat, sehingga kan jikalau mati ia perempuan tu, dhamir mustatir, ia kembali kepada az-zaujah lah, mar'ah perempuan tu. Qabla mudhiyi yaumin wa lailatin, sebelum sehari semalam. Ini pun dalam izalatul iltibas kita sudah bahas. Makna dia taklik talak dengan haid. Kemudian dia pun haid lah. Dan sehari semalam mati. Makna haid dia tu tak sampai 24 jam. Lepas tu macam mana? Maka dia kata, mana tadi?
Ajra yajri ijra. Ajra yajri ijra. Weh, kenapa ni? Oh, yang main sini-sini ditolak ni. Bahaya. Ajrayat 'alaiha ahkamut talaqi. Ajra yujri. Ajra yujri ijra'an. Ajrayat. Maka berlakulah atasnya 'alaiha 'alal haid tadi ataupun 'alal mar'ah atas perempuan tadi fa'il ahkamut talaqi. Ahkamu fa'il wa huwa mudhaf, at-talaqi mudhafun ilaih. Maka berlakulah ke atasnya, ke atas perempuan tu hukum hakam talak. Apa dia? Iaitu dia kata lau mata. Okey. Jadi sekarang ni kalau dia mati, maknanya mati tu sebelum berlakunya 24 jam keluar darah. Sebelum berlakunya 24 jam keluar darah. Dia pun mati. Sebelum 24 jam keluar darah, dia pun mati. Maka macam mana? Adakah dihukumkan perempuan tu sudah ditolak ataupun tidak? Sebab tadi kita kata, kalau dia itu hidup, dia ditolak, ditaklik tolak dengan haid, lepas tu keluar darah, zahirnya jatuhlah tolak. Lepas tu tiba-tiba suci, tak cukup lagi 24 jam, maka zahirnya tidak jatuh tolak. Tapi sekarang ni masalah kalau mati. Tak dan cukup 24 jam keluar haid lagi, dia mati dah. Maka turut juga berlaku hukum-hukum tolak atas dia. Jadi berlaku juga hukum tolak atas dia. Ini bermakna dia beza antara orang hidup dengan orang mati. Ini dalam Izalatul Iltibas pun dah bahas dah. Jadi kalau orang yang hidup, tak jatuh tolak lagi lah. Kalau tak sampai 24 jam lagi. Tapi kalau orang mati, walaupun tak sampai 24 jam lagi, maka isteri tersebut sudah dikira tolak. Bila dia sudah dikira tolak, maka berlakulah hukum-hukum tolak yang berkaitan dengan isteri tersebut. Mana isteri dengan suami itu dah putus hubungan. Tak ada kaitan dah hubungan isteri dengan suami dan sebagainya. Wa in ihtamala. Ni ghayah dia. Ghayah kata mati tu walaupun tak cukup 24 jam keluar haid, turut jatuh tolak. Wa in ihtamala kaunuhu dama fasadin. Kaunu fa'il wa huwa mudhaf. Mana tadi? Dama tu khabar kaun. Fasadin mudhafu ilaih. Meskipun kebarangkalian keadaan darah itu darah fasad, iaitu dengan dia itu ada benda kerah lagi. Jatuh ke mana ni? Siapa punya ni? Dia punya. Oh, beli mana? Beli mana? Oh, kita punya wayar hilang. Dia. Apa tadi? Meskipun ada kebarangkalian keadaan darah itu darah fasad sekalipun. Apa dia? Maksudnya kalau dia andai kata sekarang ni dia mati. Okey, kalau dia mati jelaslah bawah 24 jam. Meskipun dia kata ada ihtimal. Kalau dia tak mati ni pun boleh jadi keluar bawah 24 jam. Itu ihtimal. Meskipun ada ihtimal begitu sekalipun, tetap jatuh tolak kalau dia mati sebelum cukup 24 jam. Begitu Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Wallahu waw istinaf, Allahu mubtada, a'lamu khabar. A'lamu ni dipanggil ismut tafdhil laisa ala babih. Isim tafdhil yang bukan pada babnya. Jadi kita tidak terjemah macam ni. Bermula Allah Ta'ala itulah yang lebih mengetahui. Bukan? Kerana kalau kita kata lebih mengetahui, makna kita kata ada sabit ilmu selain Allah Ta'ala. Ilmu yang macam Tuhan selain Allah Ta'ala ada juga. Allah tu lebih sikit je. Tu tak kena lah. Jadi nisbah Allah dengan kita, nisbah Allah dengan makhluk, Allah tu ada ilmu, kita tu jahil. Nisbah kita sesama makhluk ni ilmu lah. Sebab tu ilmu kita ada banyak. Ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu daruri, ilmu badihi. Tu semua nisbah Tuhan jahil belaka. Tu nisbah Tuhan semua jahil belaka. Sebab tu a'lamu sini ismut tafdhil laisa ala babih. Yang terakhir 21 wujudul haidhi. Adanya haid. Wujudul haidhi bermula adanya haid itu
wujudu mubtada wa huwa mudhaf, al-haidhi mudhafu ilaih, khabar yamna'u mencegah ia keberadaan haid tu, akan maf'ulun bih sihhatal khulwati akan bolehnya untuk berdua-duaan, iaitu suami isteri lah. Jadi dengan adanya haid tersebut, adanya haid bagi orang perempuan tu menyebabkan suami isteri tidak boleh berkhulwah, tidak boleh berdua-duaan. Tapi indal ahnafi, menurut mazhab Hanafi. Ini dahsyat lagi ya. Mazhab Hanafi ni tidak boleh berduduk berdua-duaan ketika adanya haid isteri tu. Ketika adanya haid isteri tu. Tapi munasabah jugalah sebab mazhab Hanafi ni dia punya sebanyak-banyak haid sikit ya, 10 hari. Sekurang-kurang haid 3 hari. Makna kalau dia kurang, darah tu keluar kurang daripada 3 hari, fasad belaka. Darah lebih daripada 10 hari, ada istihadah, ada haid. Dia padanlah boleh gini sebab 10 hari je. 10 hari tu boleh kata singkat lah. Kita ni 15 hari. Kalau mazhab Hanbali 17 hari. Lagi banyak. Mazhab Hanbali yang paling banyak sekali 17 hari 17 malam sebanyak-banyak haid. Kata Imam Daud Az-Zahiri rahimahullahu taala, ijma' ulama tidak ada khilaf, tak ada orang yang berpendapat sebanyak-banyak haid itu lebih daripada 17. Paling terakhir 17 iaitu mazhab Hanbali. Mazhab kita Syafi'i 15. Kalau mazhab Hanafi 10. Mazhab Maliki sama 15. Tu kita dah bahas dalam kitab ni. Kitab ni bahas 4 mazhab. Qala, habislah selesai kitab kita. Lepas tu penutupnya, qala jami'uha, telah berkatalah oleh orang yang menghimpun akan hadhihi risalah. Dia namakan hadhihi risalah ke apa dulu? Tengok balik tu. Wa katibuha, dan penulisnya, penulis ini risalah. Siapa tu? Badal. Al-faqiru, iaitu al-faqiru, orang yang bersangatan hajat. Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki. Itulah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Jadi sepanjang baca kitab ni, kita dah betul dah apa yang tak betul, apa yang tersilap, nuskah dia, apa yang pandangannya itu agak bercanggah dengan kitab yang sebetulnya, kitab mazhab yang mazhab Syafi'i lah. Ada yang perkataan jatuh dan sebagainya, tu dah kita betul dah. Jadi kalau yang ikut kitab Ihatah ni, dia kena dengar daripada awal sampai habis lah. Sebab kadang-kadang betulan tu majlis ke-22 silap, kita buat betulan majlis ke-50. Jadi gitu. Dia bukan mubasyaratan lah. Bukan maknanya kalau silap 22, majlis ke-22 tu, majlis 23 betul selalu. Ada habis. Hadhihi, bermula ini, hiya ialah dhamiru faslin khabar, al-mas'alatu ialah masalah. Ini mana? Musyar ilaih kena kepada ini hak 21. Nombor 21 tu. Ini hak ni hiya ialah al-mas'alatul akhiratu, ialah masalah sifat al-akhiratu, yang akhir, min masaili hadhihi risalati, daripada masalah-masalah risalah ini. Dia namakan risalah. Jadi hiya, hadhihi hiya lah. Masaili boleh baca masaili walaupun jamak sirah muntahal jumu', kerana dia itu mudhaf. Kita belajarlah mutamimah. Sirah muntahal jumu' boleh jadi munsharif apabila masuk dua benda, iaitu alif lam, ataupun dia jadi mudhaf. Hadhihi mudhafu ilaih, ar-risalati badal. Habis. Wa arju, dan mengharaplah oleh aku, minal maula, daripada Tuhan, azza wa jalla. Azza wa jalla, azza tu fi'il madhi, wa jalla ataf azza. Azza ni jumlah fi mahalli nasbin, hal bagi al-maula. Atas kaedah al-jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Jumlah selepas ma'rifah itu hal. Ay wafiqana, takwil masdar jadi maf'ul bagi arju. Mengharap oleh aku akan bahawa memberi taufik ia maula akan kami, ila ma fihi salahana, kepada barang yang padanya, bukan. Sekejap. Ay wafiqana ila ma fihi salahuna lah. Okey. Ila ma fihi ma mausuliyah, kepada barang yang padanya pada barang tu salahuna. Salahu mubtada muakhar, na mudhafu ilaih, fihi jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam.
Wa salahu atah pada salahuna. Ya, memberi taufik oleh Allah akan kami kepada barang yang padanya pada barang itu terdapat kebaikan bagi kami, wa salahul islami dan kebaikan bagi Islam, wal muslimina dan orang-orang Islam. Wa an akuna, an akuna ataf kepada ay wafiqana. Ay wa arju minal maula azza wa jalla, haraplah oleh aku daripada Tuhan, daripada maula, daripada Tuhan azza wa jalla tu, an akuna akan bahawa adalah aku ini qad waqaftu, jadilah aku ini qad waqaftu fi ikhtiyari hadzal mawdu'i, sesungguhnya jadilah aku ini bahwasanya sesungguhnya waqaftu ni makna salaka, menjalani oleh aku. Segitulah waqaftu makna salaka, salaktu, menjalani oleh aku. Maknanya sini memilih oleh aku fi ikhtiyari hadzal mawdu'i, ataupun berkehendak oleh aku pada memilih tajuk ini. Fi ikhtiyari jar majrur, hadza mudhafu ilaih, al mawdu'i badal. Wa fi tanawuli masailihi, dan pada membahaskan masalah-masalahnya, masalah-masalah hadzal mawdu', tajuk ini. Litakuna marji'an, supaya adalah ia masalah ni, ataupun litakuna supaya adalah ia hadhihi risalah ni marji'an, menjadi tempat rujukan. Marji'an khabar takun, wa dalilan, dan juga sebagai dalil atau pada marji'an. Sebagai dalil lil mar'ati, dalil ni penunjuk lah. Jadi jalan tunjuk, dalil lil mar'atil muslimati, bagi perempuan sifat yang Islam. Turidu sa'adatan, yang berkehendak, hal keadaan perempuan yang Islam itu berkehendak ia perempuan tu sa'adatan maf'ulun bih, akan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi perempuan yang nakkan sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Sebab apa kebahagiaan dunia akhirat? Kerana orang yang faham hikmah ni memang selamat. Tak ada rungsing kepala otak. Dalam syarah-syarah hadis dia kata apa? Kalau orang perempuan istihadah ni yushawwishu syaitan. Syaitan ni mewas-waskan dia. Tak tahu sekarang ni haid ke istihadah. Jadi kalau ada ilmu, was-was syaitan tu akan hilang. Jadi maknanya orang yang berlaku istihadah ni pasti akan berlaku padanya was-was daripada syaitan. Was-was dari sudut mana? Dari sudut sekarang ni aku haid ke tak ni? Boleh semayang ke tak ni? Jadi kalau dia tidak ada ilmu, habis dia kalau dia ambil keputusan untuk semayang dalam keadaan dia tak tanya, dia semayang padahal dia sekarang ni haid pada hakikat dia, maka dia semayang dalam keadaan haram. Kalau dia tinggal semayang padahal sekarang ni istihadah pada hakikatnya, maka dia sudah meninggalkan semayang. Dua-dua tu haram. Lepas tu, wa an akuna, habis selesai. Lepas tu, Nabi berkata, wa fil khitami, dan pada penutup ini, usalli, selawatlah oleh aku, ataf wa usallimu, dan selawatlah oleh aku, wa usallimu, dan mengucap selamat sejahtera lah oleh aku, ala sayyidina, atas penghulu kita, wa maulana, ataf, dan penghulu kita lah juga. Tuan kita, siapa dia? Badal, badal Muhammad al-Fatih, Muhammadin, iaitu Nabi SAW, sifat al-Fatihi, yang pembuka, yang menjadi pembuka. Lima ughliqa, menjadi pembuka, lima lam zaidah ma maf'ul, maf'ul bagi Fatih, yang membuka ia Muhammad akan barang yang ughliqa, yang diselak, yang dikunci akan dia akan barang tu. Mana barang yang payah nak futuh ke, payah tu ma ughliq, apa dia? Umum tu. Dia payah nak faham masalah, contohnya dengan berkat Nabi SAW, al-Fatih lima ughliq. Biasanya selawat ni lah dia panggil selawat yang biasanya orang ceramah ke, orang mengajar ke, dia akan baca ketika di awal permulaan sebelum dia baca kitab. Wal khatimu wal khitamu situ. Sepatutnya wal khatimu. Wal khatimu lima sabaq. Kalau ikut gitulah. Nasirul haq. Semua isim fa'il belaka. Sebab kita tak pernah dengar lagi al khitamu lima sabaq. Tapi nak kata boleh tu boleh. Cuma orang panggil selawat tu biasanya al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Dan penutup akan barang yang telah lalu ia barang. Nasirul haqqi, iaitu penolong kebenaran. Nabi SAW lakon ni.
Tu sifat Nabi SAW belaka tu. Bil haqqi. Nasirul haqqi bil haqqi. Nabi SAW tu penolong akan kebenaran dengan kebenaran. Dengan memberikan pencerahan kepada umat. Wal hadi ataf. Sini ada pakai waw, maka ataf lah. Waw tadi pun pakai waw, ataf lah. Wal hadi ila siratikal mustaqimi, dan penunjuk kepada jalan engkau Allah al-mustaqimi, yang lurus, sifat bagi siratika, wa ala alihi, dan atas keluarga nyonya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat nyonya Nabi, haqqa qadrihi, haqqa qadrihi, atas qadar yang sebetulnya, yang berhaknya, berhak, atas qadar yang berhak Nabi dapat, atas qadar yang berhak sahabat dapat, alihi, keluarga Nabi SAW dapat, Allah Ta'ala beri. Wa miqdarihil azimi, dan qadarnya yang besar, yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan bermula puji-puji itu mustahiqun, berhak ya, lillahi, bagi Allah, Tuhan, badal rabbil alamin, ataupun sifat rabbil alamina, al-alamina mudhafu ilaih, Tuhan sekalian alam. Tamatlah ia, hadhihi risalah, bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah, pada tu tarikh tu 18 Disember. Disember. Kita kata Januari. Tak ada Disember. 18 dari bulan 12 1991 Masihi. Bil Qahirah, di Kahirah Mesir. Tulis kitab ni kat Mesir lah. Sebab tu cetak pun kat Mesir ni. 18 dari bulan 12 1991. Lebih kurang 1 2 32 tahun. 32 tahun lah. 32 tahun dah. Tahun hijrahnya 12 hari bulan 6 tahun 1416. Mana sebelum rejak lagi lah. Jamadil akhir. Jamadil akhir lah 6 tu. Betul lah. Jamadil akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan 9. 6 ni Jamadil akhir lah. 7 Rejab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan. Habis. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu sahaja. Kita dah khatam dah kitab ni. Selama lebih kurang 120 majlis, bermula daripada bulan sebelah, awal bulan sebelah, berakhir juga awal bulan 1, lebih kurang 2 bulan baca. Jadi asalnya tak mau baca pun kitab ni. Asalnya nak baca relax-relax, santai-santai je, tapi tengok macam sedap je bahasan tu. Jadi terbaca berhabis pula. Asalnya baca kitab Al-Futuhatul Ilahiyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Lepas tu, baru 4 majlis tu. Tak baca habis lagi. Lepas tu, malam tu, try baca ni dalam kereta. Tu tengok macam bahasa macam sedap ya. Terbaca sampai berhabis pula. Jadi inilah panggil sambil-sambil lah baca Izalatul Iltibas tu, kita tengok hal ni. Jadi ni perbahasan merangkumi 4 mazhab lah. Bukan satu mazhab saja. Bahkan 4 mazhab tu pula kadang-kadang ibarat dia tu tak jelas, kena tengok kepada kitab asal, dan kita pun dah tengok kitab asal. Semua tu dah ada 120 majlis sampai sekarang. Mudah-mudahan yang kita baca ni mendapat manfaat dan dapat kita sebarkan. PDF pun kita dah letak dalam FB tu. Bolehlah kuk-kuk nak mengajar ke apa, bolehlah. Kalau dah habis baca lah. Dan kalau ada kemampuan mengajar tu, mengajarlah. Tak ada masalah. Asalnya kita nak beli kitab ni. Sebab dia ni buat status kata dia ada kitab tu. Kita pun tanyalah beli kat mana. Kita pun nak belilah. Dia pun tanyalah kepada admin Syekh Nuruddin tu. Tak jual dah dia kata. Lepas tu kita minta pula kata boleh putus tik tak? Tak izin putus tik. Dia pun bagi. Jadi bolehlah putus tik. Tu yang putus tik print tu. Putus tik pada kitab dia. Bila putus tik kitab dia tu, jadikan PDF lah, senangnya. Maka jadilah pengajian ni. Habis selesai kitab kita ni, jadi segala silap dan salah boleh PM tepi lah. Ada nak mutui apa ke, boleh PM tepi. Dan lepas ni insya-Allah Ta'ala, setiap hari Jumaat malam, secara online je lah. Bukan gini lah. Sebab kita biasanya Jumaat tak mari sini. Kita turun ni atas, ada kerja. Ni kalau Ustaz menyembang ni, pukul 11 Ustaz. Hari Khamis ya, kurang sembang lagi, hari Jumaat sembang kuat lah. InsyaAllah kita akan baca setiap hari Jumaat malam satu kitab ni, kitab kecil saja. Ni ada jual lah di Pustaka Al-Baqir. Kitab Haid juga.
Namanya Risalatud Dima'i Al-Kharijati min Qubulin Nisa'i. Hukum-hukum darah yang keluar daripada kubul perempuan-perempuan. Kitab Jawi. Satu-satunya kitab Jawi yang selain daripada kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia pun ada kitab haid yang khusus. Namanya Luqatatul Ajlan. Hak tu pun kita ada dah. Kita akan baca kitab tu selepas baca kitab ni. Jadi kita baca kitab ni dulu. Ni kitab ni dibuat oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Muhammad. Tok Guru di Perak. Dia Imam Masjid Ubudiyah. Bukit Candan Perak. Pemaisuri Agung yang minta dia buat ni. Dia adalah mukadimah depan tu. Minta suruh buat kitab berkenaan dengan haid secara mudah, soal jawab. Dan ini diiktirafkan oleh Mufti Utama Pulau Pinang, Syekh apa nama? Ingat. Apa nama tu? Aduh. Mufti Utama tu. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim rahimahullahu taala. Adalah dia punya pengiktirafan tu dua orang tok guru dia. InsyaAllah kita baca kitab ni lah. Boleh PM Pustaka Al-Baqir. Dia ada Facebook dia, Pustaka Al-Baqir. PM lah situ ataupun dia punya nombor phone dia. Nombor phone dia. Ni murah ni ada jual. Ad-Dima'u Al-Kharijah min Qubulin Nisa. Setiap hari Jumaat malam insya-Allah taala. Lepas tu lepas habis khatam kitab ni baca pula Luqatatul Ajlan karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Hak tu kitab Jawi tak ada sebab kitab Jawi tu hanya ada di Banjar saja, cuma ada orang buat transliterasi dah ke bahasa Rumi. Dan ada dijual di Shopee lah. Luqatatul Ajlan. Sama nama dia macam kitab Usul Fiqh Ustaz Mahdi baca tu. Cuma Luqatatul Ajlan ni bab haid nifas istihadah juga. Kitab khusus berkaitan haid nifas istihadah oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Jadi esok tak ada kelas, esok pagi bagi yang mengikuti kelas setiap subuh tu tidak ada. Kita start semula kelas tu hari Ahad lusa insya-Allah taala sambunglah kitab yang Syekh Nawawi yang kita tangguh tu, iaitu Al-Futuhat Al-Imaniyah, dan kita akan khatam sampai 10 hari bulan 2. Start 11 hari bulan 2 kita barulah bukan maraton, kita barulah start kitab 3 nahwu tu. Sebab waktu 11 hari bulan 2 tu sudah masuk 1 Rejab. Sudah masuk 1 Sya'ban. Sudah masuk 1 Sya'ban. Jadi start situlah kita mula untuk baca kitab Nahwu 3 buah kitab yang kita sudah iklan dah. Boleh scroll balik. Antaranya syarah Syekh Khalid Al-Azhari, syarah Jurumiyah. Kemudian At-Tuhfatus Saniyah, syarah Jurumiyah. Tuhfatus Saniyah tu kita nak baca 2 tahun lepas lagi. Siap ada group dah sebelum ada page ni lagi. Cuma tertangguh. Maka waktu itulah kita nak bacanya. Kemudian satu lagi kitab syarah kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi. Pengarang kitab syarah Ummul Barahin, cuma sekarang dia syarah syarah Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah. 3 kitab tu. Kita dah sertakan PDF. Start 1 Sya'ban sampai 30 atau 29 Ramadan. Lepas pada tu raya 1 Syawal, kemudian 2 Syawal pagi subuh sudah start baca Tashilud Du'afa karangan Ayah Diskam Al-Fatani, dan khatam sebelum saya balik Terengganu 15 Syawal setiap pagi. Kerana raya hanya sehari, tak payah raya banyak-banyak. Tu. Raya hanya sehari, 2 Syawal tu puasa dah. Jadi sambil-sambil tu bacalah Tashilud Du'afa. 16 Syawal baru ada Terengganu balik. Barulah kita tengok sekali lagi baca kitab apa semula. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, kita hadiahkan bacaan Fatihah sajalah. Tak sempat lah. Kalau biasanya kita tahlil apa semua tu. Dah lambat dah ni. Bacaan Fatihah saja sekali. 3 ku sekali. Kepada pengarang kita dan kepada ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, ataupun siapa-siapa yang kita niatkan untuk hadiahkan bacaan tu, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته はい、うと